Assalamualaikum. Adakah anda bercita-cita untuk menjadi seorang profesional engineer di Malaysia? Jika ya, tonton video saya sampai habis kerana saya akan menerangkan 5 langkah sahaja untuk anda follow supaya proses permohonan akan menjadi lebih mudah dan terancang sehinggalah anda bergelar profesional engineer demi merealisasikan impian anda tersendiri. Langkah pertama ialah semak kelayakan anda. Pastikan anda mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman praktikal selepas mendaftar sebagai seorang graduate engineer ataupun jurutera graduan. Sekiranya anda baru saja mendaftar sebagai graduate engineer selepas 10 tahun pengalaman, sebagai contoh, BEM ataupun Board of Engineer Malaysia akan mengambil kira kelayakan anda selepas permohonan sebagai graduate engineer. Jadi bagi saya amat rugi. Penting sejurus sahaja anda mendapat sijil graduan degree dari universiti masing-masing untuk mendaftar sebagai graduate engineer melalui BEM. Untuk mendaftar proses sebagai graduate engineer, ada beberapa dokumen yang anda kena hantar seperti transkrip, sijil degree yang disahkan oleh seorang professional engineer. Setelah anda mencukupi sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman di industri, anda bolehlah memulakan langkah pertama iaitu memohon sebagai professional engineer. Tetapi sebelum anda menghantar permohonan, ada 3 sebenarnya laluan yang perlu dipilih terlebih dahulu. Sebagai contoh, laluan A melalui BEM, laluan B melalui Chartered Engineer dan laluan C melalui IEM, Institute of Engineer Malaysia. Sebenarnya, pemilihan jalan ini bergantung kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh badan masing-masing. Sebagai contoh, laluan B melalui Chartered Engineer kepada sesiapa yang telah mendapatkan kelayakan Chartered Engineer di luar negara, dan bila anda memohon sahaja laluan B, dia akan terus melangkah ke ujian kod etika AC sahaja tanpa melalui ujian bertulis teknikal dan interview. Tetapi untuk laluan A ataupun C melalui IEM ataupun BEM, mereka ini perlu melalui laluan seperti biasa seperti first interview. Yang kedua ialah menjawab soalan technical essay di mana anda akan diberi masa 1 jam setengah untuk technical essay dan 1 jam setengah untuk kod etika essay. Semasa proses interview, anda akan dinilai oleh 2 orang panel yang berpengalaman sama dalam bidang anda masing-masing supaya mereka ini dapat akses kelayakan anda dengan tepat dan betul. Langkah yang ketiga ialah temuduga dan peperiksaan. Setelah anda menghantar permohonan melalui laluan masing-masing, anda perlu menunggu status permohonan anda sebelum layak dipanggil temuduga. Dalam fasa ini, mereka iaitu penilai-penilai akan melihat segala maklumat permohonan anda sama ada lengkap ataupun tidak dari segi drawing, pengalaman kerja, report dan lain-lain lagi. Yang keempat ialah keputusan. Ini fasa yang dinanti-nanti kepada pemohon yang telah melepasi proses temuduga sebelum ini, iaitu keputusan rasmi sama ada anda layak ataupun tidak bergelar sebagai seorang profesional engineer di Malaysia. Sekiranya anda lulus, maka anda akan mendapat surat kelulusan daripada badan masing-masing. Sebagai contoh, melalui IEM ataupun BEM. Sekiranya melalui badan IEM, anda akan diberi keahlian baru sebagai contoh corporate member of IEM dan sijil berkenaan perlulah dipohon semula ke dalam sistem BEM berserta dengan surat Statement of Practical Experience yang ditandatangani oleh jurutera profesional di sana, di tempat anda bekerja. Walau bagaimanapun, untuk laluan B, sekiranya anda gagal 2 kali untuk menjawab kod etika essay, maka anda perlu memohon ke laluan A melalui BEM semula. Langkah yang terakhir 5 iaitu CPD point. Setelah bergelar sebagai professional engineer,
tidak terhenti begitu saja. Setiap tahun anda perlu renew yuran pendaftaran mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh BEM. Sekiranya anda mengambil laluan B ataupun C sebagai contoh, maka mungkin anda perlu membayar yuran badan berkenaan untuk kekal menjadi member, tetapi yuran terhadap BEM wajib dibayar untuk meneruskan gelaran sebagai Professional Engineer di Malaysia. Harap maklumat yang saya terangkan ini sedikit dapat membantu anda untuk head start permohonan anda sehingga ke fasa yang terakhir. Cuba anda komen di bawah, anda rasa nak ke laluan mana dan kenapa. So, itu sahaja daripada saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum.